Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Nampaknya Tun Dr. Mahathir tidak habis-habis meroyan karena hilang kuasa. Sekarang ini beliau pula membuat tuduhan yang begitu liar dan berat terhadap Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi menarik sahabat semua untuk kita kongsi bersama apakah tuduhan yang baru saja ya dibuat oleh Tun Dr. Mahathir ini kepada Perdana Menteri. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan Anda untuk mendengar bersama berita yang menarik ya untuk kita kongsikan bersama. Ini dia berita panas, kerajaan pintu belakang adalah kepakaran Anwar, kata Dr. Mahathir. Ya, jadi sebenarnya siapakah yang pernah menembuk atap? Adakah geng-geng yang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bersama dengan kerajaan hari ini? Atau ya geng-geng yang pernah menjadi kerajaan yang berjaya menembuk atap? Jadi siapa sebenarnya yang pakar Perikatan Nasional PAS bersatu bersama dengan Tun Dr. Mahathir? Itu persoalannya sahabat semua. Sekarang ini beliau pula cuba mengalih arah, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pakar menembuk atap dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat hari ini ya Mahathir menempelak Anwar ya berhubung langkah Dubai dengan berkata gerakan menubuhkan kerajaan pintu belakang menerusi beberapa langkah politik adalah kepakaran Presiden PKR itu. Bekas Perdana Menteri itu berkata ramai masih ingat langkah 16 September 2008 untuk menumbuhkan kerajaan pintu belakang dan langkah Kajang bagi menukar Menteri Besar Selangor. Sekarang ini pandai pula dia memutar belitkan keadaan sahabat-sahabat semua. Katanya ada juga langkah yang bersandar kepada AF dan Numbers dan juga langkah strong, formidable dan convincing majority. Semua adalah langkah-langkah untuk mengambil alih kerajaan secara backdoor, katanya dalam hantaran X. Tapi nyata ya semua itu tidak dilakukan, tidak berlaku. Berbeza dengan langkah Sheraton yang dilakukan oleh Bersatu, Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan juga bersama dengan PAS. Jadi langkah 16 September kata Mahathir lagi merujuk kepada usaha Anwar yang dilapor memujuk beberapa ahli Parlimen Barisan Nasional untuk menggulingkan Perdana Menteri ketika itu Abdullah Ahmad Badawi dan menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Usaha itu gagal selepas cadangan Anwar memanggil sidang tergempar Dewan Rakyat ditolak Abdullah. Langkah Kajang pula bermula Januari 2014 apabila seorang wakil rakyat PKR meletak jawatan sebagai adun Kajang bagi memberi laluan kepada Anwar dilantik sebagai Menteri Besar Selangor menggantikan Abdul Khalid Ibrahim. Bagaimanapun kata Tun Dr. Mahathir ini, yang meroyan ini Anwar dapati bersalah atas tuduhan berliwat oleh mahkamah dan akhirnya istrinya Dr. Waniza bertanding di Kajang. Jadi sebenarnya kes-kes liwat kapal semua itu semuanya adalah pendakwaan politik sahabat-sahabat semua, khususnya yang sedang membuat kenyataan yang meroyan hari ini. Begitu takut dengan Datuk Seri dan mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk menyingkirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mahathir berkata semua langkah itu bertujuan mengambil alih kerajaan melalui pintu belakang, tapi ia tidaklah dianggap derhaka, pengkhianatan atau menyebabkan kerajaan tidak stabil, merusakkan ekonomi atau melanggar prinsip demokrasi. Kerajaan pintu belakang halal dan suci asalkan dapat jadi PM, katanya sambil menafikan dakwaan terbabit langkah Dubai. Saya sudah lama tidak ke Dubai, katanya. Dan beberapa pemimpin Perikatan Nasional blok kerajaan dilaporkan bertemu di Dubai baru-baru ini untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Soalnya sahabat semua, pernahkah Anda mendengar pencuri mengaku dia telah mencuri? Pernahkah Anda dengar penebuk atap mengaku dia tebuk atap? Pastinya tidak pernah. Tetapi ia sudah berlaku. Itu yang berlaku sahabat-sahabat semua. Katanya keluarganya miskin, anak-anaknya miskin. Ini tapi hakikatnya mereka lah yang paling kaya di Malaysia. Anak-anak ya, rakan mereka ini baru berusia 9 dan 12 tahun sudah menjadi pengarah. Itu kehebatan mereka sahabat semua, karena adanya wang yang dikatakan adalah penggubahan wang haram, rasuah dan sebagainya. Jadi sekarang ini mereka membuat kenyataan ya ditujukan kepada Datuk Seri Anwar, tapi sebaliknya apa yang mereka katakan itu sebenarnya adalah untuk diri mereka sendiri. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Dan satu lagi berita yang ingin saya kongsikan, kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, katanya tebuk atap kaedah SD tak terpakai lagi. Benar sahabat-sahabat semua,
Karena apa? Karena kita ada akta lompat pati. Tetapi pembangkang hari ini ya yang begitu rakuskan kuasa sanggup membelakangkan akta ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Ahmad Zaid Hamidi yang sepetik daripada Malaysia Kini, katanya dia yakin kaedah menumbangkan kerajaan untuk diganti dengan baru kini tidak lagi dapat dibuat ya melalui kaedah akuan bersumpah, iaitu SD. Bercakap kepada media di Putrajaya hari ini, Timbalan Perdana Menteri itu berkata, keadaan sudah berubah dengan adanya akta baru yang mengekang tindakan ahli parlimen untuk melompat. Soal terbuka tamu ini, saya fikir akuan bersumpah tidak lagi boleh digunakan, katanya, sebagai platform utama seperti sebelum wujudnya akta lompat parti. Dalam keadaan sekarang, sebarang keputusan besar dibuat oleh parti. Kalau mau tukar kerajaan, kena secara en blok, katanya. Dia juga menambah usaha menjatuhkan kerajaan ya ketika ini tidak akan berjaya, khususnya berdasarkan kepada keadaan semasa politik. Katanya Premier Sarawak Abang Jo sendiri sudah memberi jaminan bahawa gabungan Parti Sarawak yang dikotanya tidak akan terbabit dengan sebarang langkah untuk menggulingkan kerajaan. Disebab pula, kata Ahmad Zahid, kerajaan negeri diterajui gabungan rakyat sebelah sedang sibuk membuat persiapan untuk mengadakan pilihan raya negeri. Pada masa yang sama, Presiden UMNO itu juga mengingatkan pembangkang agar tidak lagi sibuk mahu menjatuhkan kerajaan di luar pilihan raya, sebaliknya menumpukan masa membangunkan negara. Jadi katanya pihak pembangkang cukuplah lakukan apa langkah-langkah yang nama sekalipun, katanya, jangan buang masa rakyat, jangan buang masa untuk alihkan perhatian rakyat, katanya. Usaha terbaru menukar kerajaan melalui peralihan sokongan ahli parlimen mula menjadi perhatian ramai selepas Jabatan Komunikasi Komuniti JIKOM membuat dakwaan mengenainya baru-baru ini. Ia didakwa didalangi pemimpin Perikatan Nasional dengan kerjasama ahli parlimen tertentu dari blok kerajaan sendiri. Gerakan itu digelar sebagai langkah Dubai sempena lokasi pertemuan yang didakwa berlaku disahkan oleh Ahmad Zaid beberapa hari kemudian. Pihak PN pula mendakwa langkah menjatuhkan kerajaan bukanlah dibuat di Dubai, bahkan di Kuala Lumpur, atau langkah coket. Ahmad Zaid berkata dia bukan menghalang kegiatan berpolitik diamalkan negara ini. Sebaliknya, menyarankan waktu yang ada sekarang digunakan untuk membangunkan negara. Apabila tiba masanya untuk pilihan raya umum, atau negeri atau pilihan raya kecil, katanya kegiatan itu boleh disambung semula. Kita ada tempoh 4 tahun mulai tahun ini untuk mengadakan PRU. Dalam 4 tahun ini sama-sama kita bina semula negara, katanya Ahmad Zaid Hamidi. Ya, juga sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi jelas sahabat semua, ya, hari ini kita lihat begitu terdesaknya geng-geng Tubuh Katap ini ya. Tun Mahathir yang dulu digelar sebagai Maha Firaun, Maha Zalim oleh PAS, ya, kini bersama dengan mereka. Dan tentunya sekarang ini mereka sedang ketakutan dengan apa yang sedang dilakukan oleh penguat kuasa seperti SPRM dan juga Polis Diraja Malaysia yang giat menyiasat, ya, giat membuat siasatan ya terhadap bocornya Pandora Papers. Dan hari ini kita nampak bekas Menteri Kewangan era kerajaan di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir sedang disiasat. Menara ilham miliknya pula disita dan sebagainya. Itu dia. Mungkin dalam masa terdekat ini Tun Dr. Mahathir pula dengan keluarga, dengan anak-anaknya, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.